Hai pelajar-pelajar, hari ini kita akan belajar tentang Form 4 Sejarah KSSM, Nota dan Latihan Bab 1. Jadi hari ini kita akan lihat kepada soalan esei untuk sejarah. Okey, jadi kita lihat dah soalan ini. Jadi soalan ini adalah 4 markah. Jelaskan latar belakang pembentukan negara bangsa di negara kita sebelum kedatangan kuasa Barat. Jadi ini adalah sebelum kedatangan kuasa Barat. Jadi sudah tentu sistem pentadbiran adalah berbeza semasa pentadbiran dari kuasa Barat, contohnya dari British, betul tak? Sebelum itu adalah negara kita, pentadbiran negara kita bercirikan monarki, di mana raja adalah pemerintah mutlak, betul tak? Kalau raja tu nak engkau dipanjung mati sekarang, anda kena mati sekarang sebab pemerintahan raja yang berkuasa mutlak. Dan selepas pemerintahan British, kita melihat mereka memerintah daripada kita melihat dari segi presiden seperti Amerika Syarikat, dari segi demokrasi mereka, dan selepas itu baru kita ikut demokrasi. Kalau mungkin saya boleh katakan kalau tiada kuasa Barat, mungkin kita masih diperintah oleh raja-raja Melayu dan bukan demokrasi seperti sekarang kita boleh undi. Okay? Raja adalah daripada Sultan, daripada yang di-Pertuan Agong, dan yang paling berkuasa pun ialah yang di-Pertuan Agong. Betul tak? Kalau dia nak menghukum sesiapa, maka seseorang itu akan dihukum. Jadi dari segi sejarah kita boleh lihat sebelum pemerintahan sebelum kedatangan Portugis atau sebelum kedatangan British, pemerintahan adalah berbeza. Raja Melayu, kemudian kita boleh lihat dari segi pemerintahan British. Okey, kita boleh lihat dari segi pemerintah berbentuk dari menguasai kawasan, berbentuk seperti presiden atau bangsawan. Kemudian Jepun, pemerintahan berbentuk lebih kepada tentera. Kemudian kita merdeka, lepas tu kita lebih kepada demokrasi seperti sekarang. Mana tahu mungkin pada pada masa hadapan mungkin pemerintah akan tukar. Mungkin saya tak tahu, mungkin seseorang akan muncul sebagai diktator. Maksudnya dia macam raja, dia paling berkuasa. Saya tak tahu. Jadi kita lihatlah soalan ni. Jelaskan latar belakang. Jadi apakah latar belakang negara bangsa negara kita sebelum kuasa Barat? Okey, jadi sebelum kedatangan pembentukan negara bangsa sebelum kedatangan Barat adalah proses ni mengambil masa yang lama. Kemudian kita boleh lihat kehebatan, kita perlu tuliskan contohlah dan huraian. Kehebatan seperti hafal dua cukuplah Kedah Tua dan Sriwijaya contohnya. Kehebatan kedua-dua negara ini. Kemudian dia juga menunjukkan ciri-ciri negara bangsa berkembang, betul tak? Dari segi satu kumpulan pentadbiran, sekumpulan orang, kemudian dia berubah lama kelamaan dia bertukar seperti sebuah negara, iaitu negara bangsa. Kemudian diwarisi oleh kerajaan alam Melayu selepasnya. Kemudian soalan seterusnya, terangkan ciri-ciri negara dan bangsa kerajaan alam Melayu. Maksudnya apakah ciri-ciri negara tersebut pada zaman sebelum kedatangan Barat? Apakah ciri-cirinya? Ada apa? Raja, mungkin ada perlembagaan tak ada kan? Tetapi ada undang-undang, kemudian ada apa lagi? Sistem pentadbiran, raja dianggap suci. Kemudian ada lagi rakyat perlu setia dan raja dan sebagainya. Okey, jadi kita lihat apakah ciri-ciri negara kerajaan alam Melayu. Apabila soalan ni tanya adalah berkaitan dengan dalam tempoh masa sebelum kedatangan Barat. Okey, jadi kita lihat apa jawapannya. Jadi soalan ini adalah 8 markah. Jadi kita mungkin kita boleh kata 8 isilah. Setiap
setiap poin yang saya tulis adalah satu markah. Jadi mungkin kita nak kata tentang raja. Okey. Raja anda akan dapat satu markah, merupakan tonggak utama kerajaan. Kemudian kita boleh kata raja dibantu oleh para pembesar, raja dianggap suci. Okey. Jadi kalau anda kata macam ni, anda telah menampak 4 markah dalam esei. Tapi jangan tulis point form lah, tulis dalam bentuk ayat, okey? Iaitu anda bertulis, sekali lagi saya ulang, raja sebagai tonggak utama kerajaan. Kemudian raja juga dibantu oleh para pembesar. Rakyat menganggap raja adalah suci. Macam itulah bina ayat, okey? Cuma perlu bina ayat. Hafal kata kunci, kemudian bina ayat dalam esei kamu. Kemudian anda boleh katakan tentang undang-undang, okey? Dapat satu markah, okey? Ciri-ciri bangsa kerajaan alam Melayu ada terdapat undang-undang. Undang-undang dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan. Dan undang-undang dipakai di wilayah pengaruh, okey, atau di kawasan wilayah. Okey, bina ayat saja. Hafal kata kunci. Kemudian di kawasan wilayah pengaruh, kawasan yang adalah kawasan yang rakyat menerimanya memperakui pemerintahan seseorang raja. Dari segi rakyat pula rakyat adalah penduduk di sesebuah wilayah dan adalah rakyat perlu setia kepada raja. Jadi ini adalah 8 markah. Mana-mana sini ada banyak isi kan, jadi anda sebenarnya perlu hafalkan. Saya rasa tentang raja, tentang undang-undang lebih senang kan, sebab orang tanya pun kita boleh tahu. Okay? Contohnya pada zaman masa Melayu, pada zaman Kesultanan Melayu sudah ada raja, raja dianggap sebagai pemimpin, raja berkuasa, raja dianggap suci, terdapat juga undang-undang untuk memastikan kesejahteraan negara, undang-undang dipakai oleh kawasan wilayah. Sudah dapat 6 markah. Saya kata macam ni, sudah dapat 6 markah. Biarkan gunakan imajinasi anda, fahamkan konsep soalan dan jawapan. Kita lihat pada soalan yang seterusnya. Soalan C. Bagaimanakah peranan generasi hari ini untuk mengukuhkan pembentukan negara bangsa Malaysia? Soalan hebat. Jadi ini adalah soalan bonus. Bukan, saya kata bonus, sebenarnya anda boleh menjawab soalan mengikut pengetahuan anda. Okay? Bagaimana peranan generasi? Maksudnya peranan generasi. Maksudnya peranan kamu, peranan rakyat dalam mengukuhkan negara bangsa. Maksudnya bagaimana nak mengukuhkan sesebuah negara. Contohnya jika sesebuah negara tidak kukuh, berlakunya reformasi, berlakunya pemberontakan, berlakunya masalah sosial, kemudian musnah negara itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Somalia. Apa yang berlaku di Somalia? Contohnya peperangan. Kemudian orang di sana sudah tiada kerajaan, semua orang menjadi lanun. Contoh di Somalia kan. Jadi anda boleh lihat sesebuah negara sudah musnah. Walaupun dia dipanggil negara tersebut, tetapi sebenarnya sudah seperti tiada kerajaan, tiada kawasan yang macam tiada pentadbiran. Jadi kita tak tahu sama ada kita nak panggil kawasan tu kawasan lanun ke atau sebuah negara. Jadi kita lihat, jadi bagaimana kita boleh mengukurkan ni mengikut jawapan, apa-apa jawapan pelajar munasabah. Anda boleh cakap kita perlu mematuhi pemimpin, kita perlu kita perlu taat setia kepada raja dan negara, kita perlu mengikut undang-undang, mempunyai sistem pentadbiran, memahami sistem pentadbiran, menjaga kepentingan negara dan kepentingan orang lain. Apa-apa saja, apa-apa jawapan yang munasabah. Sebenarnya kadang-kadang pelajar ingat soalan kebat susah. Sebenarnya soalan kebat senang, cuma perlu praktis. Okey, macam jawab soalan bahasa Melayu saja. Jadi kita lihat pada contoh jawapan, kita boleh lihat di sini, perlu mengukurkan perpaduan bina ayat lah. Contohnya bina ayat. Hafalkan kata kunci kemudian bina ayat. Okay, kita perlu
mengukuhkan perpaduan, mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara, perlu berpandangan jauh, mematuhi pemimpin, bersikap kreatif, berani mempertahankan hak, mengamalkan semangat keketidaan, mengutamakan kepentingan negara atau menghormati raja, taat setia beraja, mengikut undang-undang dan peraturan. Jadi sampai sini saja untuk video ni. Saya harap kita boleh buat lebih banyak latihan dan nota pada video yang seterusnya iaitu bab 2. Saya jumpa anda pada video seterusnya. Thank you. Bye-bye.